Jadi nampak tak? Kalau awak buat satu orang undang-undang, macam mana saya nak pakai kitab saya ni? Saya nak tunjuk sikit kepada anda. Muhadarat fi ilmi al-kalam. Ini adalah buku kuliah saya dekat Al-Azhar. Kita belajar tentang ilmu kalam. Ni tahun pertama ilahiyat tentang ketuhanan. Dalam buku kita ni disebut antara perkara yang disebut adalah berkaitan tentang kewujudan Allah Taala. Penjelasan tentang isu kewujudan Allah Taala. Dan mazhab-mazhab, gaya berfikir ataupun sektor-sektor yang berkaitan tentang hal ni. Ada mazhab salaf, ada mazhab Mu'tazilah dan ada mazhab Asy'ariyah. Jadi, ada kumpulan yang disebut sebagai salaf kat sini. Ada kumpulan yang disebut sebagai Mu'tazilah. Ada kumpulan yang disebut sebagai Asy'ariyah. Dalam pandangan ni, sebab apa disebut tiga mazhab ni? Sebab ia mewakili pandangan terhadap isu ni. Jadi, dalam mazhab Ahlus Sunnah, dia adalah mazhab salaf dan juga mazhab Asy'ariyah dalam bab ni. Mazhab Asy'ariyah juga mazhab salaf. Manakala Mu'tazilah adalah mazhab yang berbeza. Dalam mazhab salaf, dia ada cara meletakkan iaitu Allah Ta'ala ni wujud dengan penjelasan yang jelas daripada Quran, daripada sunnah as-sahihah. Cukup sekadar yang tu. Demikian juga daripada sudut pegangan umum umat manusia. Bahkan saya ada sebut di dalam buku saya Memahami Akidah Asy'ariyah berkaitan tentang pandangan salaf terhadap hal ni. Kewujudan Allah dalam muka surat 6. Kita sebut mazhab salaf dalam berdalil dengan kewujudan Allah. Dia ada menggunakan Quran dan sunnah dan juga dalil fitrah serta juga fenomena alam, dalil kauniyah. Itu pandangan mereka. Dan ada juga pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah pula kata berkaitan tentang isu ni, dia ambil dalil akal, dia ambil dalil Quran dan sunnah juga, dia ambil pendekatan teologi falsafi, kemudian dia ada isu tentang penolakan taklid, dalil nizam dan sebagainya. Dan dia ada metodologi Asy'ariyah. Saya nak sebut kepada sahabat-sahabat tentang metodologi Asy'ariyah. Dalam kitab saya dia sebut, dia kata al-Asy'ariyah madrasah muwaffaqah. Asy'ariyah adalah satu sekolah pemikiran yang menggunakan pendekatan yang terbaik. Hawala an taqifa mawqifan wasatan baina tarfain. Dia nak meletakkan diri dia pada pertengahan daripada dua kumpulan. Sama ada kumpulan di antara kumpulan salaf dan juga kumpulan Mu'tazilah. Nak menunjukkan bahawa dia adalah mazhab baru daripada mazhab salaf dan juga mazhab Mu'tazilah. Lalu dia nak duduk di tengah-tengah. Bainan naqli wal aqli. Di antara menggunakan Al-Quran dan Sunnah sahaja dan juga menggunakan akal semata-mata. Bainas salafi wal Mu'tazilah. Di antara salaf dan juga Mu'tazilah. Wa akhadha al-Asy'ariyah fi'lan bi katsirin min ara'il Mu'tazilah. Dan Asy'ariyah banyak ambil, secara praktikalnya, banyak ambil pendapat daripada Mu'tazilah. Wa adafu ilaiha ara'is salaf. Tetapi ditambah lagi dengan pandangan salafiyah. Wala gharabah fa imamuhum qada in sahhat riwayah 40 sanah yumarisu ta'alimul Mu'tazilah wa lam yu'addil anha illa ba'da dhalik. Itu tak pelik kerana imamnya iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari berada di dalam Mu'tazilah lebih kurang dalam 40 tahun kalau riwayat ini benar di dalam pengajian Mu'tazilah. Oleh sebab itu dia hanya menjadi benar ataupun terkeluar daripada pegangan berkenaan selepas daripada 40 tahun berkenaan. Jadi, apa pegangan yang dibawa oleh Asy'ariyah? Ia berpegang kepada Quran dan Sunnah dan juga apa yang maksur dan juga apa yang dibawa daripada akal. Wala yarfadul Asy'ariyah ala aqal aidan. Nampak? Jadi yang tu, itu Asy'ariyah. Jadi, apa yang saya nak sebut di sini? Nak sebut bahawa salaf, dia ada mazhab dia. Dia ada satu mazhab salaf. Yang ada orang sebut Asariyah lah, Hanabilah apa. Ini mazhab salaf. Jadi dia ada satu mazhab salaf. Dan satu lagi, mazhab Asy'ariyah
yang kemudian ada kelompok Mu'tazilah dan sebagainya lah. Kelompok Mu'tazilah pula, kelompok Maturidiyah dan sebagainya. Jadi nampak tak? Kalau awak buat satu orang undang-undang, macam mana saya nak pakai kitab saya ni? Betul tak? Awak kata satu saja mazhab Ahlussunnah. Habis tu macam mana pandangan salaf tadi? Dan dalam kitab saya tak pernah sekali pun sebut bahawa wujudnya mazhab Asy'ariyah menandakan bahawa mazhab salaf dah tak ada dah lepas tu. Tak ada mazhab salaf. Yang ada hanyalah Asy'ariyah Maturidiyah saja. Tak ada. Kita kata kita nak jadi jalan tengah saja. Apalah. Siapa yang tiada asas langsung dalam bahasa Arab Al-Quran? Kalau anda jawab, anda zero bahasa Arab, tandanya anda memang keliru. Allah beri orang Melayu asas yang cukup kuat dalam bahasa Arab Al-Quran. Sekurang-kurangnya ada 4 kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang Melayu. Yang pertama, banyak kalimat dalam Al-Quran sama dengan bahasa Melayu sendiri. Menurut pemerhatian guru Otai Bahasa Arab, Ustaz Rosdi Alias, katanya ada 2,000 kalimat bahasa Melayu yang dicedok dari Al-Quran. Contohlah kita ambil surah Fatihah ayat yang awal ya. Alhamdulillahirabbilalamin. Kita ada kalimah Allah di situ, orang Melayu tahu. Rabbi pun Tuhan, orang Melayu tahu. Alam pun orang Melayu tahu. Dalam satu ayat pendek itu saja ada 3 kalimat bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Sebab itu tuan-tuan, bahasa Arab Al-Quran itu mudah kepada orang Melayu kita kalau dipelajari dengan sistem yang mudah. Semuanya ada 4 keistimewaan tau. Yang lagi 3 insya-Allah saya jelaskan dalam video yang lain. Jom faham bahasa Arab Al-Quran guna video. Cuba komen. Al-Quran memandaikan umat.